Assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Apa khabar korang kat luar sana kan? So hari ini adalah hari Ahad bersamaan dengan 14 hari bulan 8 tahun 2022 guys. Okey, so hari ni Wak Jah dah ada kat kolam Kampung Delik, kolam 2 dia guys. Kat belakang ni, tak ada orang. Kolam 2 dia. Okey, so ini lebih video ni yang Wak Jah nak sajikan untuk korang adalah lebih kepada dokumentari lah. Orang kata macam mana kita nak tahu cara pencucian kolam. Cara pencucian kolam dan kenapa. Yang ni tentu jarang-jarang kan korang tengok kat Malaysia ni lah. Jadi Wak Jah nak cuba korek lah kan, ilmu ni kan. Nak share kat korang. Jadi kita dapatkan nanti info daripada Tuan Harry. Sebab kolam ni macam yang korang ada yang bagi komen dekat Wak Jah dan tanya kan, ikan kenapa timbul, banyak ikan timbul kan. Jadi kolam ni dia start buang air guys. Kolam 2 ni kalau tak silap Wak Jah kan, pada semalam lah, hari Sabtu kan. Jadi kita dapatkan info dia daripada Tuan Harry, berapa hari baru kering kan, dan apa yang akan berlaku kan, ikan-ikan ni dibawa kat mana. Wak Jah cuba dapatkan info ni. Jadi kita adalah pengetahuan am guys kan, sebagai player kolam kan. Okey, dia budak-budak dia banyak tangguk, tapi ni air masih dalam lagi. Nanti dia nak jaring kot. Jom kita tengok sekeliling kolam guys. Okey, ni kolam 2 dia. Kolam 2 dia. Dan korang boleh tengok kat ni, dah air dah mula surut lah kan. Dah mula surut. Kat sini baru ada nampak ikan ni kan. Yang tu macam zombie. Kenapa dia jadi zombie kan? Nampak? Nanti dia tangkap lah guys. Macam ni kan, dah nampak tebing. Sekarang yang beroperasi ni kolam 1 dengan 8 ikan tu. Sebab yang ada korang tanya tu Ian, ikan kenapa banyak timbul dan mati kan bang? Dia kena penyakit. Terpaksa cuci lah. Tu lah. Okey guys, sekarang kita dah dapatkan Tuan Harry untuk korang. Kita minta dia sharing sikit tentang apa yang berlaku kat kolam ni. Kita cari dia. Ini dia. Jeng. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Sihat Sihat. Semoga kalian dirahmati Allah sentiasa. Dah makan dah belum? Belum. Makan tengah hari. Makan awal tadi. Makan awal alhamdulillah. 12 tadi yang makan. Okey, jadi tuan, sekarang ni kita berada dekat kolam 2 kolam 2 Kalau kolam 2 ni, kalau kita tengok kan, dah nampak tebing lah. Dah nampak tebing. So apa yang berlaku tuan? So kita dah tutup selama beberapa hari. So kerana nak cuci kolam lah. Nak cuci kolam disebabkan apa yang kita lepaskan, ikan tu, yang makan, yang naik tidak apa yang kuantiti yang dilepaskan lah. Contoh? Contoh kalau kita lepas 10 ekor, naiknya seekor 2. Jadi ke 7-8 ekor tu duduk dalam tu, mesti ada sesuatu lah. Salah, dan kelihatan ikan start timbul, seekor, 2 ekor, lama-lama makin banyak. Jadi something wrong lah. Something wrong. So kita pun daripada setiap minggu 2 atau 3 kali kita pantau kualiti air. Jadi kualiti air tu yang saya pantau untuk dua kolam sama je. Air tak ada masalah. Tapi saya detect sampai saya panggil pakar apa yang sedang berlaku. Rupanya kolam 2 saya ni kena serangan macam parasit.
Parasit ataupun bakteria, istilah dia kalau bahasa kita macam kutu lah. Aha. Parasit yang menyerang semua spesies ikan yang menyebabkan macam ikan tu sakit, lebih kurang macam demam sesama lah. Tak sihat lah. So dia tak mau makan umpan. Tak mau makan. Maksudnya yang kuat sahaja, antibody dia kuat. Ya, bertahan. Yang bertahan, yang boleh makan. Jadi tak semua orang macam kita juga kan. Dia pun benda hidup. Ada yang antibody kuat, ada yang antibody lemah, ada yang makan Panadol sebiji, ada yang makan kena Panadol 4 biji. Kat situ lah. Jadi darah kita pun tak sama, begitu juga dengan hidupan yang Allah ciptakan lah. Jadi bila kita tahap tu, saya lihat, saya buat tengok cek air, tak ada masalah. Jadi saya tengok apa sebab ikan ni, saya cek balik ikan. Bukan dapat serangan tu. Ini dia punca dia daripada mana tuan? Punca dia lah. Okay, bakteria ni yang duduk melekat dalam ikan ni. Yang ikan dia bawa masuk tu lah. Oh, maknanya daripada laut lagi lah. Bakteria tu ataupun serangan tu, parasit tu, okay, dia ikan tu bawa daripada laut lah, daripada laut sangkar laut. Memang dia dia bawa masuk. Jadi bila dia sampai ke dalam kolam ni, dia begitu cepat membiak. Jadi maksud kolam ni, yang dalam kolam memang ada sedia, ada ikan yang banyak. Bila benda tu datang, mula kita kuarantin dalam sangkar, kita elok. Jadi kita lepaskan, bila lepaskan dia start membiak. Dekat situlah berlakunya membiarkan besar-besaran lah. Besar-besaran. Parasit ni. Jadi apa, PIBG skala 8 ikan. Aduh mak, naya lah. Pak Jabir. Macam ni toki demam lah tuan. Toki boleh demam Demam, sesama, sakit urat, sakit pinggang, semua ada lah. Sebab bila melibatkan cuci kolam, bukan sekadar, memang kita tak ada sale ataupun tak ada bisnes, tetapi faktor-faktor lain lah. Faktor dari segi kos kerugian dan nak mula balik, itu amat besar. Ni kalau macam ni tuan kan, biasa kalau cuci ni dia ambil masa berapa lama tuan? Okey, depend pada cuaca sebenarnya. Depend pada jangka masa yang kita buat. Kalau Delik ni pernah memegang piala paling hebat lah. Paling hebat Piala tu saya yang anugerah diri sendiri untuk diri sendiri ya. Kita pernah dalam setahun, kita pernah 8 kali cuci. 8 kali cuci dalam masa satu tahun Yes. Ini permasalahan ni yang sama ke ataupun banyak faktor? Dulu disebabkan dari dasar tanah lah. Air lah. 90% air lah. 90% air Air ni berpunca daripada dasar kolam. Dasar kolam dulu ni kolam tanah. Memang kolam ni dah lama, dasar tu dah tak berapa elok. Dasar ni dia mengandungi pelbagai asid, pelbagai gas, amonia semua ada dalam tu. So dia duduk dekat tanah ni. So amat penting kalau kita cuci ni, dasar ni jangan kacau. Jangan kacau Kita jangan kacau. Kita clearkan air habis kering. Okey, kita keluarkan ikan, lepas tu ada proses seterusnya lah. Jadi benda tu, kalau nak cerita cuci kolam ni, dekat seminggu ke? tuan punya kolam lah. Dia pernah ada beberapa kawan dah, pengusaha kolam, pernah sampai bercakap apa tu. Saya ini kolam tak payah ramai pun tak apa. Maintain saja 5, 6, 80, 70, 100 orang tiap hari pun tak apa. Okey. Jalan pelan-pelan, bukan mau wang banyak, bukan mau kaya. Jangan cuci sudah. Dia sampai ke tahap macam tu. Sebab bila cuci, memang kerugian besar lah. Maknanya menakutkan Memang real, very very dah menakutkan tu boleh ditepikan. Kita cakap orang putih sikit, very scary. Menakutkan. Bila bab cuci ni, membabitkan cuci ni bukan calang-calang tuan Yes, kos dia besar, puluhan ribu ringgit. Puluhan ribu ringgit Dia bayangkan bila kita cuci, kita kena clearkan segala air, segala hidupan dalam ni kosong. Kosong. And then kita kena masukkan air,
Masukkan air. Sebelum orang memancing, kita kena letak deposit ikan. Berbeza dengan tiap-tiap hari. Memang ikan dah ada dalam ni, cuma kita top up. Top up Jadi je. bermakna kalau kita nak buka kolam, kolam ni kosong, tak ada ikan. Jadi ikan yang dibeli tu, itu memerlukan kos yang tinggi. Salah satu faktor utama. Situ costing dia. Kalau macam Kampung Delik nak buka kolam je, kurang-kurang 2 lori dia dah lepaskan dalam kolam. Belum lagi yang ikan standby dalam sangkar. Kalau 2 kolam ni, saya pun tak nak cakap banyak amount dia. Memang puluhan ribu ringgit. Nanti kalau saya bercerita, ada pengusaha kolam pun lebih ni cerita ni. Tak, sebenarnya puluhan ribu ringgit. 50 tak dapat, babe. 50 tak dapat tuan ya. Atas pada 50 ni Kalau dulu boleh lagi senyum ketawa sebelum kos harga PKP, naik lah. sebelum lockdown. Okey, sekarang ni kalau untuk pengetahuan semua, semua pengusaha kolam dia tak boleh senyum ketawa berdekah-dekah, tak boleh. Dia senyum dengan customer, dia senyum dengan pelanggan, hanya sekadar dibuat-buat saja. Sebab harga tak naik. Okey. Tapi harga ikan setiap minggu naik. Sama ada RM1, RM2 ataupun 50 sen per kilo. Per kilo So untuk pengetahuan sekarang, sebagai jenaha kenaikan RM11 RM11 sekilo. Tuan bayangkan kalau datang satu lori 1 tan, berapa top up? 11 kali 1,000 kilo. Cuba. Teori kan ada kan? Menakutkan ni. Ambil kalkulator tu, 11,000 penambahan. 11,000 perlukan berapa? Kalau 4 jam 100, perlukan 110 orang baru dapat 11,000. Itu kos dia. Di mana datangnya profit sebenarnya? Nampak kat situ. Itu cerita jenahat. Siakap lagi. yang dah berharga sekarang sekilo mencecah ke RM25. Sekarang ni Cerita area sini jangan cerita tempat lain lah. Negeri lain lah. RM25. Yang sebelum ni harga RM15, RM16. Dah jadi RM9 ke RM10. Mendadak dia naik tuan Mendadak. Okey. So kalau kacik daripada harga berapa? RM20, sekarang dah jadi RM30. So average dalam RM11 lah keseluruhan, RM10 sekilo. Sebab anda bayangkan kalau seminggu Kampung Delik masukkan jumlah 4 tan ikan, 4,000 kilo kali 10. 3 spesies tu dah berapa? Belum campur jenak dan lain-lain ikan. So benda dah ada, kolam dah ada. So ini salah satu risiko lah tuan. Risiko. Salah satu risiko sebenarnya lah. dalam keadaan tengok tengah tarik. Ada strike kolam satu tu. Daripada kolam satu tu. Alamak, kekecewaan lah. Alamak, patah lah. Alamak. Ben sangat tadi, lengkung sangat tu. Ada ikan lagi. Naik. Nasib baik naik lah. Tapi patah. Dia patah. Dia patahkan terus. Aduh. Sabar bang. Iklan sekejap guys. Iklan sekejap. Patah riuk dia kerja kan. Ya. Sabar, tak apa. Menakutkan dah. Menakutkan tuan. Tapi kita sebagai pengusaha, kita kena chill. Stres tu. Yalah, betul lah. Contohlah, itulah ikan first, baru dapat lesen, baru nak mancing, joran baru beli, patah. Aduh. Kalau anda tak duduk dalam situasi itu, anda boleh cerita. Kalau anda duduk dalam situasi itu kan, anda pun perasaan sama juga. Begitulah tuan punya kolam. Anda bukan pengusaha, anda tak ada perasaan tu. Jadi Pak Jas minta hari ni dia nak buat konten, kongsi pengalaman. Sebenarnya saya tak pernah kongsi pun benda ni. Saya dah hadap benda ni dah lama, berpuluh tahun. 20 tahun 20 tahun begitu. So saya tak pernah share pun. Tapi kita nak buat konten untuk maklumat kepada pemancing semua, supaya adalah ilmu sikit, ilmu yang bermanfaat. Boleh sedekah, kongsi, amal jariah, ilmu manfaat, doa anak yang soleh, 3 benda je. Betul. InsyaAllah. Ada yang saya hadapi ni dia dah atur. Betul lah. Kena redha lah tuan. Kena redha. Jadi kalau ni
Nak mana air ni akan kering macam ni kan? Okey, Berapa sekarang- lama tuan? Sekarang ni kan kancam kolam ni Aha. kita nak buang air sampai kering, kita ambil masa 2 hari. 2 hari ya? Yes. Kalau kita nak isi balik air, paling cepat pun 3 hari. 3 hari ya? Tapi kalau cuaca tak menentu, mungkin mencecah 4-5 hari. Oh. Sebab kita nak masukkan air laut belakang sungai besar. Aha, belakang kat sana. Masukkan, Ha. okey, berdasarkan pada faktor cuaca. Cuaca Jika musim hujan, kita tak boleh Dapat senti-senti masukkan air. Betul. Sebab bukan seperti air pasang besar tu, air tu boleh masukkan. Tak. Kita kena cek air tu kandungan dia, pH dia, amonia dia, kadar dia, whatever, macam-macam lah. Yang kita perlu cek supaya air tu boleh masuk. Sebab sebenarnya masukkan air ke dalam kolam waktu orang mancing sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Jika air yang di luar tu dimasukkan tu cantik. Cantik lah. Dia yang masalah kalau air tu tak cantik dimasukkan, itu masalah. Jadi tak ada isu pun sebenarnya masukkan air dari luar waktu customer sedang memancing. Tak ada isu. Dengan syarat air tu cantik. Air cantik. Kalau air tak cantik jangan masukkan. Memang terkesima punya. Itu sebenarnya. Jadi ada pemancing hal ni dia kena faham. Benda yang elok tak ada masalah. Dia yang masalah kalau benda tu tak elok, tak cantik dimasukkan. Memang sendu lah. Sendu lah jadi Sebab saya bukan sekadar teori, praktikal pun saya lalui. Dah lalu ya. Gila 20 tahun kan. Lama. Jadi benda tu kita dah tahulah. Daripada saya pemancing, lepas tu saya ambil kos, saya buat R&D sendiri. So kita alhamdulillah Allah memberkati apa yang saya pelajari lah. Saya tahulah. Jadi tak ada isu pun sebenarnya. Masuk air dan buang air. Tapi dengan syarat air tu yang dimasukkan mesti cantik. Itu paling penting. Orang kata ikut piawaian. Yes, itu penting. Standard tapi ikan kalau lah. ada contoh setengah-setengah tempat ke kolam contoh dia dia buang air, lepas tu air besar dia masukkan. Kalau masuk air tu tak cantik memang masalah lah. Naya lah Pak Jabir pada pemancing. Okey, jadi tuan bila kata jadi bila dah buang air ni selama 2 hari 2 hari 2 hari sekarang saya baru buang sehari. Okey, sehari lagi ni sampai ke dasar. Saya buang kering habis 2 hari. Macam ni ada ikan lagi? Ada. Ini kurang-kurang lah ikut estimate saya. Yang sangka dalam sangka yang saya bunuh berjumlah 2 tan. 2 tan. Itu dalam sangka je? Dalam sangka saya dah bunuh yang kena serangan bakteria. Yang di dalam ni mungkin melebihi 3 tan. Jadi macam mana kaedah nak naikkan tu tuan? Okey. Setelah dibuang 2 hari, so kita akan ambil satu level air tu? Level keselesaan maksud saya untuk nak tarik jaring tu biar senang. Supaya tu saya ambil level jaring. Memang kena pakai jaring kan ni kena pakai jaring, tarik daripada hujung ke hujung, tarik panjang, tarik bawa ke satu tempat. Dia dikumpulkan kat situ. So jaring tu panjangnya 3 kaki. So air tu dilepaskan baki dia 2 kaki setengah. 2 kaki setengah. Supaya jaring tu tak tergantung, ikan tu bawah tak terlepas. Sikit-sikit terlepas tu ada, tapi maksudnya untuk nak tarik ikan tu keluar. Jadi bila dah tarik semua ikan ni keluar, kita akan kutip, and then air dibuang sampai kering. Lepas tu mesti ada sisa-sisa baki ikan-ikan yang tertinggal tadi. Betul. Kita kutip secara manual. Itu kena manual lah Manual lah, pekerja akan turun ke dasar ni, kutip seko. Berjam-jam masa dia. Maknanya rumit juga lah tuan bila cuci ni. Masa dia nak clearkan, nak keringkan air, nak buang air dah berhari. Nak kutip ikan aja dengan jaring pun dah 1 hari. Tu belum rawatan lagi. Benda melok mana? Dia bukan kata bila dah kering tu terus top up air masuk dah boleh on. Tak boleh Tu aquarium tu. Dia bukan macam tu Aquarium ya. Buang air, bersihkan dinding tu, masuk air baru. Aquarium. Itu aquarium Jangan samakan dengan aquarium. Dengan kolam. Dengan kolam. Sebab kolam ni dia adalah ekosistem dia, exactly air dia kena macam laut. Macam sebab laut ikan tu ikan laut. So kalau habitat dia sama dengan kolam, baru dia makan. Kalau habitat dia tak sama macam dengan kolam, dengan laut, okey,
Maksud dia tak boleh makan. Jadi dekat kolam ni air tu mesti sama dengan habitat dia. mesti Baru dia sama. makan, dia aktif. Punca utama ikan tu aktif tak aktif satu macam-macam faktor. Yang pertama air. Okey, kena okey. Yang kedua faktor cuaca. Cuaca sejuk. Ikan makan slow lah. Kalau matahari terik, ikan makan kuat lah. Cuaca hujan, okey, bila hujan, kalau baru hujan tak ada masalah. Tetapi hujan sepanjang hari, dia akan slow, air sejuk. Air sejuk ni ikan pun makan slow. Cuaca sejuk, dia nak cuaca panas. Macam enggak dibawa ikan daripada luar. Bawa ke kolam. Okey. So rata-rata berpendapat ikan tu dibawa, dibagi ubat. Bukan, salah tu. Dia tak pakai ubat pun, kecuali waktu ditangkap dia bagi jus supaya senang nak timbang, senang nak pindah. Di dalam tong lori tu yang dibawa kemari tu, dia tak gunakan ubat, dia gunakan ais. Ada khas dia. Ais ada indeks dia punya temperature dia sejuk tahap mana. Terlalu sejuk pun tak boleh, ikan tu cramp. Nanti keras mati. Panas sangat pun tak boleh, nanti dia agresif, badan rosak. Jadi ada indeks dia supaya bila sejuk air tu ikan diam, ikan pun cantik. Dia bertenang lah. Yes. Dia tak stres lah. Guna air saja sebenarnya. Okey jadi tuan. Kalau nak bagi dia tidur supaya nak turun senang, kita ada satu ubat bius. Ubat tu memang Khas untuk ikan. Teknologi terkini untuk teknologi untuk ikan, untuk memudahkan nak timbang, nak pindah supaya ikan tu jangan menggelupur, mana gelupur rosak. Rosak sisik tanggal. Sisik ni ibarat baju dia. Tak berbaju, berjemur panas macam mana. Naya lah. Begitu juga dengan ikan, kena ada baju. Jadi bagi ubat bius tu supaya tenang, bagi turun. Okey, kita cuci ikan tu, lepas tu kita campak dalam sangkar. Dia dapat air yang elok tadi dalam kolam, dia akan bangun balik. On the spot, dia bangun balik. Kalau dilepaskan, okey, kebiasaannya lah ikan yang sebelum datang dihantar akan di kuarantin, tak bagi makan. Sebab kalau dia bagi makan, nanti dia akan keluarkan muntah dalam tong, menjadi toksit, air tu busuk, ikan tu rosak. Jadi tadi tu bila dah keringkan kolam, dah keringkan, dah tarik semua ikan, okey, lepas tu proses seterusnya lah. Dia macam ni tuan kan. Ikan yang ada kat dalam ni lah kan. Macam ikan kat dalam ni kan, mesti kadang-kadang player kat luar sana dia tertanya-tanya tuan kan. Bila tuan bawa naik ikan ni, adakah ikan ni akan dilepas dan balik ke dalam kolam ataupun macam mana tuan? Okey, untuk pengetahuan semua ikan yang berada di dalam kolam yang dilepaskan, consider kita kena bunuh. Kena bunuh Okey, sebab ikan tu walaupun ikan tu rosak tak rosak, ikan bersisik ni kita tak boleh guna pakai balik untuk recycle. Sebab bila kita dah tangkap, sisik dia dah tanggal apa semua, baju dia dah koyak. Kan? Jadi masalah tu akan berlaku nanti. Jadi kolam yang elok tadi, ikan tu nanti jadi rosak. Dia jemput ikan yang elok, nanti jadi rombongan Cik Kiah. Nanya jadi juga. Jadi ikan bersisik ni, jenahak, kaci, siakap ni, marah, puju ikan, tak boleh diguna pakai balik. Jadi kalau cuci ikan kering, kena kena bunuh habis. Tolak keluar lah jual. Jual Makna okey, tak boleh jawab tu, jawab tu. Okey kan, kita sambung semula kan. Okey tadi tuan, makna ikan tadi yang ada dalam kolam, yang ada sangkar yang tuan bawa keluar memang tak di recycle balik lah. Tak, memang tak tolak habis, memang tolak jual habis lah. Memang kata orang tu karma, kena bunuh dan jual. Itu je lah hukumnya tak boleh dilepaskan balik. Sebab the fact is kalau kolam dicuci, either ikan bermasalah ataupun air bermasalah, consider benda tu memang kena hapus. Kita tak boleh guna balik. Kalau guna balik, sebenarnya kita menempah risiko untuk jadi balik kolam yang sebelah pula nanti. Memang tak pernah buat pun. Itu wallahu alam lah kalau kolam lain. Kalau kampung ni kita tak pernah buat benda tu. Sebab the fact is kolam bermasalah, iaitu air ataupun ikan mesti bermasalah. So kita jangan guna, jangan ambil risiko. Maknanya nanti dan double dua kali kerja lah. Lagi satu fact, ikan bersisik ni tak boleh di recycle.
Oh, gitu. Kalau dia nak recycle sangat lah kan, memang kena belai macam baby. Jangan rosak, jangan mengelupur, sebab bila sisik dah tanggal nanti ikan tu luka, dah tak boleh. Ikan ni dia bukan ada istilah sakit. Kalau dia dah makan putus mata kail kat dalam pun dia makan balik. Jangan samakan dengan kehidupan normal yang kita fikir, oh mulut ada kena besi, oh tak boleh makan sakit. Itu mulut manusia. Ikan bukan macam tu. Yalah, ikan kaedah dua je cara nak tangkap ikan lah, menjaring. Dua cara, menjaring dan dipancing. Jadi kata orang tu memancing tu tak boleh, rosak sakit ikan tu, salah tu. Kaedah ikan yang hanya dicipta untuk ditangkap dengan menjaring, menjala ataupun dipancing. Kalau dibom guna karen tu dah tak betul. Itu menyeksa, itu nanya. Dipancing dan dijaring, itu kaedah tangkap ikan sebenarnya. Lain kaedah tak ada. Ini maknanya tuan, bila dah kering ni, maknanya bila air ni dah kering lah kan. Makna step-step dia banyak jugalah step. Orang kata selepas dah dikeringkan, pastikan betul-betul kering, air dibuang habis. Air dibuang habis. Okey, lepas tu kita akan apply, kita akan jemur. Sebelum kita jemur, kita akan taburkan kapur panas lah. Tu tujuan dia untuk apa tuan? Tujuan dia satu, nak membunuh parasit, bakteria-bakteria ni apa semua. Anak-anak ikan ke, anak-anak udang ke, apa ke, siput ke, apa ke. Dia kita tabur kapur panas tu, biar dia semua mati. Lepas tu kita jemur lah. Oh, jemur. Jemur pun ambil masa. Cuaca panas, cantik lah. Cantik lah. Kalau hujan 2-3 hari boleh okey dah. Kalau hujan panas itu kena ambil masa yang panjang lah. Jadi bila dah jemur, contohlah kita dah jemur 3-4 hari lah. Tanah pun sampai dah keras. Okey. Bila dah jemur, lepas tu kita masukkan air. Okey. Kita masukkan air untuk kita bilas. Kita masukkan air, kita rendam. Rendam dulu. Selama 24 jam kita rendam, kita hidupkan propeller ni, kipas. Hidupkan supaya kipas air tu boleh rotate apa semua. Lepas tu kita buang air ni. Oh, buang lagi? Buang lagi. Makan hari lagi? Buang kering. Kalau nak cantik 2 kali flash dah dia okey dah, flash air. Flash dia. Sekali pun kurang okey lah sebenarnya. Boleh lah, tapi nak cantik 2 atau 3 kali. Masuk buang. Mungkin kali ketiga tu kita masukkan air yang betul-betul cantik. Bila air dah masuk cantik tu, kita tak boleh simply terus lepaskan ikan. Tak boleh Kita kena tengok air tu, status air. Status air pula kena check Kena check. Jadi kita nak check dari segi teknikalnya, ada alat-alat dia, ada bahan-bahan dia, kita boleh check. Check dari segi dia punya salinity, dari segi dia pH dia, amonia dia, dari segi kata orang tu algae plankton dia macam mana, semua nak kena tengok lah. Oh, banyak kerja lah. Jadi nak tahu kat situ, kalau kita guna alat-alat tu, kita nak dah tengok macam dah okey. Tapi kita kena guna praktikal pula. Kita lepaskan ikan. Testing. Maksudnya kita sediakan sangkar, kita lepaskan ikan dalam sangkar tu. Tengok ikan tu macam mana keadaannya. Bukannya kita letak, kita terus tengok dah okey. No, kita kena ambil beberapa apa kata orang tu, nak cantik 1 hari 1 malam, kita kena tengok keadaan ikan tu macam mana. So dalam sangkar tu yang kita test tadi tu, dia ngam tak ngam dengan air ni. So macam mana kita nak tahu dia ngam tak ngam? Satu, dia tak timbul main atas ikan tu, atas sangkar. Okey. Lepas tu dia tenggelam je kat bawah. Nak test lagi sekali, dia okey tak okey lagi, kita test pancing. Dia makan tak makan. Kalau makan pun dah kira okey, tak timbul tadi dah kira okey. Lepas tu kita tarik jaring, dia agresif, tu dah kira okey. Bukan teori saja, praktikal kita kena buat, kena carikan. Itu caranya untuk kita nak test. Ini ilmu untuk di-share lah. Maknanya banyak kerja lah ni sebenarnya. Banyak kerja. Lepas tu kita bukan boleh, selepas kita masukkan air tu, okey, air laut yang kita masukkan cantik. Tapi bila masuk dalam kolam, dia dah jadi air bertakung. Air bertakung, betul? Yes, air masin yang bertakung. Bila air masin yang bertakung ni perlu dirawat. Kena rawat lagi. Jadi air masin bertakung ni, bila dia tak hari pertama okey color dia, ikut color luar. Hari kedua masih okey lagi, hari ketiga dia ada perubahan warna.
Automatik, dia automatik. Dia akan jadi perubahan warna menjadi kekuning-kuningan macam air karat. Ha. Yang itu perlu dijaga, amat penting. Sama ada dia menjadi jernih ataupun menjadi keruh hijau. Ada cara dia nak kena jaga. Bahan-bahan dia ada, rawatan dia kena ada. Bukan boleh kita masukkan air, lepas tu masukkan ikan, panggil orang mancing. Bukan. Banyak step dia. Banyak kerja guys sebenarnya guys. Kalau awak jas kan nanti ada ni saya nak cuci kolam kan. Kalau awak jas ada masa lah rajin kan. Okey, awak jas mungkin esok boleh datang ambil gambar. Macam ni cuci dia, tangkap ikan dia. Lepas tu petang Pak Jah boleh tengok ambil gambar. Macam ni letak kapur. Lepas ni dijemur. Lepas tu masuk air. Macam ni. Kalau itu macam dokumentari lah. Banyak episod tu mahal tu dokumentari tu. Boleh dekat subscriber tu boleh minta sumbangan tu. Jadi satu dokumentari rasanya cuci kolam. Ilmu yang pengalaman yang saya cerita ni belum ada lagi Pak Jas. Rasa tu memang tak ada pun. Tak ada pun kan. Dia orang nak share-share benda ni kan. Betul. Sebab nanti sebab ini cari makan. Ini cari makan. Lepas tu nanti ada pihak kata ini delik lebih, ini semua nak cerita ni apa benda ni. Tak, itu bagi segelintir yang bagi orang yang nak tahu kadang-kadang buat was kan. Sebab apa orang nak tahu kan ikan ni punca dia apa masalahan kan. Sebab mesti bila cuci kolam orang mesti nak tahu punca kan. Kadang-kadang orang kata kena racun kan. Ya, betul. Jadi dia banyak faktor kadang-kadang benda ini ilmu kan. Yang jadi macam saya sendiri pun tak tahu benda ni kan. Jadi kan seronok kita ambil tahu kan. Sebagai seorang player kan. Jadi kalau macam ni keluasan dia nak cuci pun guys kan. Makan 1-2 hari nak kering kan tu kan, belum lagi nak kutik ikan bos kutik ikan lagi kan, lah ada kutik ikan. Banyak step dah kalau nak kira, banyak sebenarnya step dia Okey, macam air tadi tercemar ni, dia sebenarnya bukan faktor satu dasar tanah. Okey, yang kita tak jaga dia akan keluarkan asid, gas, amonia, everything lah. Itu satu faktor dasar tanah. Yang kedua dari segi parasit-parasit daripada luar tu, tu pun menyebabkan air keruh. Dan yang ketiga ni yang selalu yang orang leka, yang selalu orang hayal, tetapi kita dah tegur banyak kali kepada pelanggan, ya, di mana kalau kolam tu selalu buka, risiko untuk air rosak amat tinggi. Amat tinggi ya. Yes. Apa sebab? Okey, habit manusia ni bila dia hisap rokok, dia suka buang puntung rokok dalam kolam. Okey, wajar kan? Let's say satu hari 100 orang. Kita tak payah banyak, ambil 50% yang hisap rokok. Dia kalau mancing 4 jam, berapa batang rokok dia hisap? Banyak. Ada tak dalam, kita ambil 5 batang lah. 5 batang. 4 jam tu. So 5 puntung rokok dia buang. Okey, kita karilah 50 orang. Berapa batang puntung rokok yang dibuang? Banyak. Okey, cuba tuan ambil gelas, ambilkan 1 puntung rokok rendam. Macam mana color air tu? Bertukar color lah. Yes. Itu puntung rokok. Belum lagi air-air sisa buangan makanan apa semua. Belum lagi campur dengan udang-udang kopek yang dibuang. Belum lagi kembung sisa potongan ikan-ikan kembung sebenarnya macam kembung, udang, kopek, ikan apa semua tu dibuang dalam kolam. Sebenarnya fine kalau dibuang, ikan ambil makan tak apa. Tapi kalau dibuang tepi benda tu, dia akan busuk, dia akan menjadikan amonia, mencemarkan kualiti air. Itu benda-benda tu kena faham. Jadi haraplah pelanggan faham. Puntung rokok, segala bentuk makanan, minuman cair ke, ataupun sisa-sisa umpan kembung tadi apa semua, janganlah buang. Kita sediakan tong sampah, buanglah dalam tong sampah. Jangan buat kat tempat saya je. Jangan kat saya kat tempat saya masuk tong sampah. Tapi kat kolam lain buang dalam kolam. Tak elok. Janganlah kan. Kita nak biar kita sama-sama jaga sama. Sebab bila ikan makan, bila air cantik, ikan pun sihat. Bila ikan sihat, ikan makan, pemancing semua happy. Simple aja. Jadi kita menggembirakan orang lain. Nanti kita dapat balasan yang setimpal dengan kegembiraan yang kita berikan pada orang lain. Percayalah, rancangan Allah tu memang tepat. Betul. Jadi salah satu juga yang paling utama, yang ketiga tadi, tercemarnya air tu backgroundnya tadi lah.
Sisa-sisa umpan, kembung, udang, kopik dibuang dalam ni. Sisa air makanan main campak-campak. Paling hebat tu tadi puntung rokok dibuang dalam kolam. Sebab apa tu? Dia buang. Dia dah jadi habit tau. Dia nakkan bunyi apa tu? Kalau buang puntung rokok dalam air kan, dia nak dengar tu je sebenarnya. Jadi habit. Inilah, this is human. Dia macam jadi satu keseronokan. Buang-buang macam main bunga api kan, raya-raya kan. Kecil-kecil dulu kan. Betul. Dah panas-panas cari air, celup. Nak dengar bunyi tu je. Itu je sebenarnya pun. Aduh. Betul tak Pak Jas? Betul. Saya kupas tau. Saya Betul. kupas ini. Betul. Yang orang kolam lain mungkin tak pernah bercerita tentang ni. Tapi itulah fakta dia. Fakta dia. Salah satu kegemaran. punca dia. Selain daripada yang tadi kalau kesilapan pekerja ataupun owner kolam silap masuk air, itu pun faktor juga. Faktor juga. Kesilapan penghantar ikan, contoh ikan datang dalam keadaan ada bakteria, ada fungus, ada parasit, dan pula datang ikan tak cantik. Datang ikan condition tak cantik, dia tak kuarantin. Okey, bila tak kuarantin, dia datang hari ni, pagi tengah hari datang, petang buang, dah tahu ikan tu ada, tak tahu ada, sebab datang dia memang nampak cantik ikan tu. Betul. Kalau kita tak simpan, kita tak kuarantin, kita tak tahu ikan tu. Boleh tahu yang pakar tahu, insya-Allah. Macam saya boleh tahu, insya-Allah datang benda tu cantik tak cantik, insya-Allah saya boleh tahu. Tapi saya sendiri tak berani nak garanti atas diri saya ikan tu boleh lepas. That's why saya ambil pendekatan kuarantin. So bila kuarantin, tengok dalam sangka cantik, test makan, baru kita setting. Itulah kampung delik. Boleh lepaskan. Kalau takut ikan tu datang main lepas, rupanya ikan tu tak cantik. Bila tak cantik, dia dah main tepi, berenang, dah timbul. Jadi seekor, 2-3 ekor, dia ni nanti akan yang cantik, yang elok pun ikut dalam kolam sama. Dia akan ikut sama. Dia jadi rombongan Cik Kia. Alamak. Itulah masalahnya. Itu yang problem juga nanti kan. Jadi tadi bila dah masuk air, kita dah kena buat rawatan air. Bila air tu dalam keadaan color perang ke oranye kan, warna karat, waktu tu nak jaga. Sama ada dia akan jadi jernih ataupun keruh kehijauan. Nak buat benda-benda tu semua ada step-step dia. Memang kena ada knowledge lah tu. Bukannya saya percaya di luar sana owner kolam semua dah ada pengalaman yang luas dalam industri air masin. Yalah. Ini saya share pengalaman untuk yang, player. Jersey Code nak akan momen ni untuk dia bagi tahu pada dia punya subscriber. Banyak dia macam dia juga Wajas nak jawab sebab Wajas tak ada kolam. Betul, tak ada kolam. Betul, tak ada kolam. Jadi tanyalah orang yang ada kolam. Kita tanya pada jadi tempat kalau saya sesuai. tersalah cakap ke, silap cakap kan, ada yang tak betul ke. Jadi orang yang pengalaman di luar sana yang ada kolam tu, saya minta maaf lah. Sebab saya hanya manusia, bukan saya pakar. Saya bercerita pada pengalaman saya. Itu sajalah. Dia pengalaman pun luas lah, lama juga tuan. Tapi pengalaman saya sebenarnya dari awal asal saya pemancing. Tapi saya lalui teori dan praktikal. Dua-dua lalui. Semua saya study sendiri. Dan ke tahap macam mana nak masukkan air, saya insya-Allah kalau tengok air tu, saya rasa saya boleh tahu air tu boleh masuk atau tidak. Air saya jaga sendiri. Kerja saya hanya saya bagi order. Okey, sekian buang. Okey, nanti sekian masuk. Okey, sebelum buang tu kita akan cek dulu air kat luar okey tak okey. Contohlah, okey malam tadi air pasang. Malam tadi punya air macam mana? Okey, kalau air okey cun, okey petang boleh buang. Jadi tengah hari boleh buang, petang boleh masuk. Hujan bila? Okey, kalau daripada malam tadi hujan, jangan buang, air nanti tak cantik. Gitu. Sebab kampung delik ni nak dapatkan air yang bersih cukup susah. Cukup susah tuan. Sebab kita kat atas. Yelah, betul lah. Terlalu jauh daripada laut. Banyak pula factory lah, apalah, sisa buangan kan. Nak betul-betul air yang tegak, cantik, baru kita boleh dapat. Itulah kampung delik. Dapat air, ya Allah. Kadang boleh menitik air mata tu nak dapatkan air tu. Itu air kita bukan kuasa kita tau. Dia yang kuasa, dia yang cipta, dia yang bagi hujan. Yelah. Always redha. Okey tuan. Jadi yang ni tuan yang ni kolam ni kan. Okey, bila katakan lebih kurang besok lah. Dia turun lagi air ni lah kan.
Malam nanti saya start terus. Sekarang stop dulu. Sebab kalau saya terus buang nanti pekerja tak sempat nak clearkan ikan. Jadi nanti lewat petang nanti saya akan buang. Lewat petang saya akan buang supaya pagi esok kita boleh tarik ikan tu keluar. Jadi proses tu kalau Wak Jas ada kesempatan bolehlah datang. InsyaAllah tuan. Proses tangkap ikan, sebelah kutip ikan tengah hari, sebelah petang pula proses buang kapur. Boleh lihat. Kalau nak masukkan dalam cantik. Boleh lihat Wak Jas. InsyaAllah. Sebab saya dah bercerita kan dalam betul. Jadi tuan, ini kan kita ceritalah dijangkakan tuan. Bila akan beroperasi balik kolam 2 ni? Kita cuci, kita beroperasi balik, kita mungkin ambil masa 1 minggu lah. 1 minggu. Tetapi depend on, bergantung pada macam-macam lah. Cuaca. Cuaca, faktor air. Itu saja. Sebab hari ni pun tengok mendung je. Air mendung pun dah betul. start kecil. Betul. Mendung tuan, betul. Bila air start kecil, kita cuci. Cuci untuk nak clearkan. Lepas tu kita jemur. Sebab waktu air kecil tak boleh masuk air. Unless kat bagan sana tu. Sana dekat laut kan. Air 3 lebih pun boleh masuk. Kita sini air 4 lebih, 4, 5 baru boleh masuk. Setakat air 40 tak boleh masuk. Dia tak sampai Sama kalau sana bagan 40, 38, 35 pun boleh masuk. Sini tak boleh masuk. Okey. Itu saja. Mungkin ada Wak Jas tertinggal ke, yang mana tuan rasa yang ada benda lagi sikit nak share. Pembuangan ikan macam mana? Kolam 1. Jadi bila dah masukkan yang tadi itulah, bila air dah masukkan, ikan dah masukkan, secara praktikalnya kita test makan. Lepas tu kita tarik sangkar tu, ikan tu agresif, mengelupur, berenang kan. Tu maknanya ikan sihat lah. Tetapi harus diingat bila air baru masuk, dia akan berubah dari masa ke semasa untuk nak dapatkan air color macam ni. Nak dapat macam ni macam color macam ni Dia ambil masa. Kadang sampai ke tahap 2 ke 3 minggu. Yes. Lama juga. Paling penting, walaupun color dapat, walaupun dia nampak jenis sikit, walaupun dia kurang keruh, tetapi kualiti air tu sesuai dengan ikan tu, dah syukur alhamdulillah. Bukan nak dapat keruh macam ni dah masuk. Hari ni masuk, cantik lah air. Seriously, tunggu 2-3 hari dia akan berubah color. Kat situlah, waktu tu lah macam-macam yang akan naik. Serdak-serdak di bawah tadi yang kena panas kering kan, berkeping-keping dia naik. Itu macam keping-keping kan, naik macam tanah yang kering tadi naik banyak. Menyebabkan ikan tak selesa, buih banyak. Air baru biasanya buih tak dapat macam ni. Kalau macam ni buih akan pecah kan. Betul. Kalau air baru buih akan bulat, bubble besar-besar, dia lambat pecah. Kalau air dah stabil, dah cantik, dah lama, dah elok macam kolam 1 tu. So ibarat macam you bawa speedboat, nampak air berkocak kat belakang kan, buih kan, lepas tu buih tu hilang. Tu dapat air macam tu, ambil masa proses dia. Jadi bila dah dapat air cantik, so kita barulah kita announce. Bila kita dah tahu, kita dah test, kita tahu condition air cantik, ikan pun cantik, baru kita boleh announce bila kita boleh buka. Sekarang kita tak boleh nak cakap bila nak buka, unless kita ambil tu masa yang lama. Contoh, kita terus ambil waktu 3 minggu lah tutup. 3 minggu tu. Jadi bila ambil masa 3 minggu, contoh 20 hari, kita terus boleh bagi date bila nak buka. Tapi kalau kita tak ambil jangka masa panjang, contoh seminggu kita tu, mana tahu minggu depan nak buka, kita dapat yang air cuaca boleh buka. Jadi itu sebab bila Wak Jas tanya bila dijangka. Sekarang ni kita anggap tutup seminggu dulu. Tak tahu minggu kedua macam mana. Minggu kedua kalau dapat saya buka lah. Kalau tak dapat, sambung lagi lah. Itu sebenarnya. Ni memang tak boleh gelojoh tu. Tak boleh. Tak boleh suka-suka syok-syok punya. Jangan jadi buat kerja 2 kali nanti jadilah orang ni dewasa veteran, pelan-pelan. Orang bujang ni gelojoh sikit. Sebab saya pernah bujang. Okey guys, kita tanya Tuan Harry sekejap. Ada soalan cepu mah guys. Okey guys, Wak Jas ingat itu saja dulu kan. Sebab nak tunggu air kering, dia makan masa. Nanya Pak Jabir kalau tengok video ni 6 jam.
Jadi kita sambunglah part 2 nanti kan. Jadi kita minta lah Tuan Hairi sepatah dua kata untuk mengakhiri video ni kan. Jadi ini lebih kepada informasi lah kan. Informasi kan, pengetahuan am, okey. Okey Tuan. Maknanya kalau kita nak tunggu ni air betul kering ni kan. Ambil Wak Jas masa rasa 8 jam tu. tak balik ni Wak Jas. 8 jam aja. 8 jam main video Bayangkan lah sebenarnya. YouTube 8 jam tu. Orang 8 jam 9 to 5 tu. Pergi kerja pagi balik petang. Memang tak buat kerja lah, nunggu je kan. Okey, jadi sepatah dua kata Tuan sebelum kita sambung besok ni video. Ini start tadi cara secara lisan saya bagi tahu macam mana cara cuci. Okey. Nanti Wak Jas kata tadi ada part 2. Macam mana secara praktikalnya mencuci kolam. Yang selama ni ramai yang tak tahu di luar sana. Betul. Sana ramai tak tahu sebab ramai yang bertanya customer saya tanya tu tanya ni. Jadi kita video kan. Haraplah. Okey. Yang di luar sana tu kalau tahu JC Code TV, Wak Jas and Alfonso, tolong subscribe. Tengoklah video ni macam mana cuci. Jadi saya pun insan biasa. Saya salah satu pengusaha kolam air masin. Di luar sana banyak lagi yang hebat-hebat. Bos-bos, owner-owner kolam yang hebat lagi banyak luas pengalaman. Okey, saya ni hanya insan kedil. Ibarat seekor burung tu, kalau dia cecah air dekat kaki dia, air yang melekat kat kaki, itulah ilmu yang saya ada. Tak lebih daripada tu. Jadi apa yang saya cerita tadi, kalau ada kesilapan oleh pihak tertentu menyifatkan benda tu tak betul ke, tu masing-masing punya andaian lah. Sebab saya bercerita pada pengalaman yang saya lalui. Okey, yang saya lalui bermula daripada kaki pancing sampai tak tahu macam mana boleh jadi owner kolam. Jadi saya terlalu dalam tempoh tu saya dah lalui macam-macam. Jadi apa saya cerita tadi, itu yang saya lalui, itu yang saya buat. Sebab kolam Kampung Delek ni kolam tanah. Dia bukan kolam semen. Faktor dasar pun adalah faktor utama yang nak dijaga. Itu semua kena jaga, ada rawatan dia tu semua. Tapi bila air saya dah jaga, rawatan air dah jaga, saya dapat serangan orang boleh panggil kutu ke parasit lah. Dia semua ikan di attack. Ikan memang tak ada yang seko pun terlepas. Dia bagi ikan tu sesema lah, demam sesema lah. Boleh dirawat, ada ubat dia. Boleh dirawat, ada ubat dia, dan bakteria parasit tu akan mati. Tetapi kesannya alga dengan plankton yang di dalam kolam tadi akan turut musnah. Itu kesan dia. Saya ada ubat tu untuk rawat benda ni, tapi akan turut musnah. Bila turut musnah, jadi bila dirawat, mana yang sakit teruk, ikan tu akan mati. Mana yang sakit sikit, dia akan pulih. Dia ibarat macam kita makan ubat. Kita pening kepala, kita makan Panadol, lepas tu kita baik kan. Sama ke? Ada rawatan dia, kita bunuh dia. Yang mana yang teruk, dia akan meninggal. Yang mana yang teruk, dia akan meninggal. Yang sikit-sikit, dia akan pulih. Okay, tapi bila saya guna ubat tu, masalah yang apa yang berlaku, alga dan plankton yang di dalam air ni akan musnah. Bila musnah, jadi saya kena buat balik, develop balik kandungan air tadi, yang salinity dia, yang alga, plankton dia apa semua kena wujudkan balik. Itu pun kena ambil masa. Jadi bila air dalam condition tidak sempurna, secara automatiknya ikan pun tak akan sempurna. Jadi nadi utama ikan ni ibarat macam rumah kita lah. Rumah selesa, kita hidup pun selesa. Jadi kalau air ni selesa untuk dia, dia pun cerdas dan kuat. Dia boleh hidup, dia boleh makan umpan, makan kuat. Itu yang paduk. Kalau air tak cantik, dia pun tak berpaduk lah. Jadi saya ambil keputusan untuk cuci, masuk air baru, masuk ikan baru. Nanti saya fikirkan apa dia, ada kejutan. Ada kejutan nanti bos. Tengok macam mana lah. Itu kena ada ilham. Biasa saya tengah termenung dalam bilik air. Ilham datang. Sebab waktu termenung tu dalam bilik air je sebenarnya. Waktu di luar ni kita tak ada masa nak menung. Sebab saya ni punya sifat, kalau pemancing tu tak dapat ikan, saya rasa tak seronok. Sebab
Sebab ikan saya lepaskan memang untuk pemancing. Kau naikkanlah berapa banyak kau boleh. Ikan saya yang dalam sangkar dalam stor tu. Yang saya lepaskan tu hak customer. Lagi kuat customer dapat, lagi banyak customer dapat, saya lagi happy. Sebab dia welcome, dia akan datang balik. Dia akan mancing balik. Bila datang balik, dia mancing, dia bagi saya duit. Jadi bila saya bagi duit, saya boleh beli ikan, boleh bayar gaji, boleh bayar elektrik, boleh macam-macam untuk survive hidup. Jadi ekonomi itu akan di-generate kan, macam tu. Tapi bila ikan tak makan, bila customer sehari sekali datang, okey. 2 kali datang, okey. 3 kali tak dapat, siapa yang nak datang lagi? Jadi konsep dia supaya ikan hari-hari makan tu amalan penting. Tak ada istilah kita nak bubuh tu, bubuh ni, itu nonsense lah. Itu sorry tu saya minta maaf cakap kalau ada yang buat contoh kolam nak bagi tahan supaya ikan tak makan. Stupid lah. Sebab bila ikan makan hari-hari, orang akan masuk hari-hari pancing. Itu je konsep dia. Yalah, betul lah. Kau nak tahan ikan supaya makan, tak ada istilah tu. Saya rasa nak jumpa kolam yang buat macam tu tak ada kot. Tak ada. Tak tahulah kalau ada di luar, itu di luar pengetahuan saya lah. Tapi kalau sebagai pengusaha kolam, dia nak ikan hari-hari makan supaya orang hari-hari datang. Orang hari datang, dia dapat duit supaya boleh bayar ikan, boleh bayar pekerja, macam-macam lah. Mana rantaian tu berlaku lah kan. Jana ekonomi tu. Yes, macam kat sebuah bandar. Kenapa pihak berkuasa tempatan dicantikkan kawasan tu? Malam dibagi lampu. Sana dibuat store, sini dibuat store. Supaya untuk nak generate ekonomi, orang keluar. Orang keluar, jadi orang keluar, aliran tunai tu ada. Orang tak duduk rumah saja. Kalau duduk rumah, itu jadi sendu. Sendu. Itu sebab pihak kuasa kerajaan biasakan adakan tamat rekreasi, adakan pusat penjaja supaya aktiviti itu berjalan. Kita kan dah lalui 2 tahun COVID. Betul. 2 tahun COVID, apa berlaku pada ekonomi kita. Jadi bila kerajaan dah buka macam ni, syukur Alhamdulillah. Jaga diri semua, jaga kesihatan. Yang penting jaga diri, hiasi peribadi. Jadi hashtag Kampung Delik, rezeki dikongsi bersama. Amin. Jaga diri, hiasi peribadi. Okey dah. Itu je bos Iyalah. Kita sambung part 2 lah lain lah. Jadi apa yang saya tersalah cakap, mohon maaf lahir dan batin. Anda kata salah silap, saya minta maaf sesangat. Saya pun insan biasa, saya bukan maksum. Saya insan yang kerdil. Okey, semoga kita berjumpa dalam part 2. Semoga anda dan seluruh keluarga anda dirahmati Allah sentiasa, insya-Allah. Amin. Okay, assalamualaikum. Okay. You are the champion. Bye-bye. Guys, itu saja informasi untuk korang guys yang buat jangan nak kongsikan lah kan. Sebab jarang-jarang benda ni kan. Biasa kita buat review mancing, lubuk kat mana kan. Jadi ini kita review alang-alang benda dah berlaku kan. Jadi kita dapatkan sikit sebanyak kan informasi daripada Tuan Harry kan. Jadi untuk pengetahuan kita saja kan. Mana tahu korang besok nak buka kolam kan. Kalau macam Wak Jas tak ada kot, dengar pun seram. Okey guys, nanti kita sambung dekat part 2. Waktu nanti dia InsyaAllah kalau Wak Jas ada masa waktu dia tangkap ikan tu ke tabur kapur, kita dapatkan sikit lagi informasi daripada Tuan Harry. Okey, ingat, masuk kolam bangau tu confirm dapat seko tu nasib. Kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional dari segi akhlak dia. Okey, so ingat 2 patah perkataan cukup keramat: ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya majulah sukan memancing untuk kita semua guys. Akhirnya you are the champion. C'era un congenzico TV
sama Trump presiden, gambar satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk hartawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sari udah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kupa berdarah dekat kolam puaka, mohon maaf dan silang untuk anda semua. You are the champion. Nama channelku Jessico TV, bukan saja lihat tapi ada visi. Kawan bahkan ku kena erosi, dalam tidur mimpi mereka berdesi. Mari mancing kaki pancing, jangan kaki kecil. Kau berkasih akan satu, tunggu kau naik ke lampu, masuk ke lampu koyak bangau tu selalu. Jangan main dalam kolom, habis kembang dah ku potong. Tak makan juga melong mulut melopong. Pantang racun pasti jadi Jessico TV. Hari Minggu masuk kolam bangsawan sama Trump presiden, gambar satu impian. Ini kolam bangsawan bukan untuk hartawan. Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sari udah ku beli, harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi, harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. 1, 2, 3 waktu untuk akhir kata, bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangun kupa berdarah dekat kolam puaka, mohon maaf dan silang untuk anda semua. You are the champion.